الله الرحمن الرحيم كلمتان خفيفتان ثقلتان في الميزان كلمة خفيفتان ثقلتان في الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, masih bersemangat dalam pengajian hadis kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa saya mulakan pengajian kita pada hari ini dengan bacaan satu hadis yang mana hadis tersebut telah diungkapkan sendiri oleh Ustaz Husaini tadi, iaitu kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ada dua kalimah yang ringan di lidah kita tetapi berat di sisi mizan Allah Ta'ala dan sangat disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kalau sebelum ni saya pernah natakan hadis yang menceritakan tentang bagaimana kalau kita sebut subhanallahi wa bihamdi 100 kali maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Maka hadis yang hari ini akan ditambah satu lagi, iaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ni tuan-tuan boleh amalkan, mudah-mudahan akan mendekatkan diri kita dengan Allah dan menjadikan amal sebagai bekalan buat kita di hari akhirat kelak. Baik, seperti biasa tukang baca zikir saya pada hari ini tadi, iaitu Ustaz Husaini. Saya pun sebenarnya tak terfikir. Tapi alhamdulillah lah. Itu kan? Hebat, maknanya ada kimia situ. Ada kimia. Chemistry. Ada chemistry dekat situ. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan baca satu lagi hadis ataupun mungkin dua hadis yang berkaitan tentang ayat yang akan dibacakan daripada surah Ali Imran ini. Sebelum kita bincangkan mengenai tentang hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat hari ini halaman yang ke-56 surah Al-Imran, muka surat 56 ayat yang ke-46 dan 47. Sama-sama kita mendengarkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Itulah bacaan tadi daripada Ustaz Husaini daripada ayat 46 hingga ke ayat yang ke-47. Ayat yang ke-46 ini kalau tuan-tuan puan-puan perhatikan, dia menceritakan mengenai tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan untuk bercakap ketika dalam buaian lagi.
firman Allah, wa yukallimun nasa fil mahdi, dan dia berbicara dengan manusia ketika dalam buaian lagi. Maknanya ini kelebihan mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa. Baik, perbincangan kita dalam hadis pula adalah berkaitan juga dengan bayi-bayi yang boleh bercakap ketika kecilnya. Bukan sahaja Nabi Isa sahaja, tetapi dalam hadis disebutkan beberapa orang lagi yang diberikan kelebihan oleh Allah Taala untuk bercakap ketika masih lagi dalam keadaan bayi ataupun dalam keadaan kandungan, dalam kandungan ibunya. Iaitu mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang hari ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun Isa wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Juraish ila akhir al-hadis. Wa fi riwayatin an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kanat lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatu tayyibah faqala hadhihi raihatu mashitatu ibnati fir'auna wa auladiha. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tiada yang bercakap ketika masih bayi kecuali 3 orang, iaitu yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah dahulunya ada seorang lelaki daripada Bani Israel yang dipanggil Juraish. Penerangan tentang kisah Juraish ini akan saya sambung selepas daripada ini. Kemudian kita sambung kepada hadis yang kedua dalam riwayat yang lain, iaitu dalam riwayat Al-Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam aku diisrakan, iaitu di Isra' Mi'raj, dinaikkan ke langit, aku terhidu bauan yang sangat wangi. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bau apa yang sangat wangi ini? Lalu Jibril menjawab, inilah dia bau tukang sikat, iaitu masyitah tu maksudnya tukang sikat anak perempuan kepada Fir'aun dan anak-anaknya. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Perhatikan hadis ni tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan menceritakan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa dia kata thalathat lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada orang ataupun bayi yang bercakap ketika kecil melainkan 3 orang. Kita sebut dah ketiga-tiga itu pada hadis ini, iaitu yang pertama Nabi Isa, yang kedua seorang lelaki daripada Bani Israel yang bernama Juraish, dan yang ketiga adalah bayi kepada Masyitah, iaitu tukang sikat. Masyitah maksudnya tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Perbincangan lebih terperinci mengenai hadis ini akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam perbincangan antara membincangkan hadis tentang ada bayi-bayi yang boleh bercakap, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman-zaman yang terdahulunya. Ya, kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi. Kita tengok pula ada 2 hadis yang telah dibaca sebentar tadi, satunya daripada Abu Hurairah dan satu lagi daripada Ibnu Abbas. Ya doktor, ya, kalau kita nak recap balik, Sayyidina Ibnu Abbas ini ya merupakan antara kata tokoh ilmuan yang sangat tersohor, sehingga kan kalau di Taif itu, ya doktor, ya, ada satu maktabah, satu perpustakaan, ya, yang kata diberi nama atas nama Abdullah Ibnu Abbas. Makna mengenang ketokohan ilmuan yang ada pada Sayyidina Ibnu Abbas itu sendiri, doktor. Masya-Allah. Yang ni adalah antara perawi yang telah kita ulang beberapa kali, tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan ada juga beberapa lagi yang kita ungkapkan ataupun kita kumpulkan pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan slide yang kita sediakan mengenai tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, iaitu beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah penafsir Al-Quran yang paling baik, iaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas.
jika beliau berusia seperti kita, niscaya tiada sesiapa pun daripada kita yang ilmunya mencapai 1/10 ilmunya. Masya Allah. Maknanya Abdullah bin Abbas ni adalah orang kata hibru ataupun bahru pun boleh, hibru pun boleh, orang yang menguasai ilmu, yang sangat menguasai ilmu daripada Nabi. Maknanya lautan ilmu lah. Lautan ilmu, maknanya ilmu tafsir pun dia ada, dengar hadis daripada Nabi, bahkan kalau tak silap saya maknanya ahli mufassir, para pentafsir, apabila mereka membacakan ataupun menafsir tentang sesuatu ayat, maka sekiranya mereka berselisih tentang maksud tafsir tersebut, mereka akan merujuk kepada tafsiran Saidina Abdullah bin Abbas. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, kata-kata yang kita ambil daripada ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh seorang sahabat, namanya Saidina Abdullah bin Mas'ud. Saidina Abdullah bin Mas'ud ni orang yang terawal, antara orang yang terawal memeluk Islam. Dia kata ana sadisu sittah, aku adalah orang yang keenam memeluk Islam, dan dia telah banyak mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah. Tapi bila cerita tentang Abdullah bin Abbas, dia kata kalaulah Abdullah bin Abbas ni sama usia dengan kita esok, memang kita punya ilmu tak capai pun 1/10. Surrender Abdullah bin Mas'ud ni tadi. Baik, ini adalah antara kelebihan ataupun ciri-ciri biografi sedikit mengenai tentang Saidina Abdullah bin Abbas. Kita masuk kepada tentang perbincangan kita mengenai tentang bayi yang boleh bercakap. Kalau dalam Quran menceritakan tentang Nabi Isa, dalam hadis Rasulullah perincikan lagi ada 3 orang. Dalam sebuah hadis yang lain ada tambahan lagi, tapi kita fokuskan kepada 3 orang ni. Yang pertama adalah Nabi Isa. Dah diceritakan, semua orang maklum yang Nabi Isa ni antara mukjizat dia boleh bercakap waktu kecil. Yang kedua ni mungkin ramai yang tak tahu, iaitu Juraish. Juraish ni adalah seorang pemuda daripada kalangan Bani Israel. Orangnya rajin beribadah. Bila mana setiap kali ibunya pergi menziarahi di tempat ibadah dia tu, dia sedang solat. Masya-Allah. Dan ibu dia panggil, "Ya Juraish." Dia pun kata, "As-salatu wa ummah." Dia kata, "Macam mana ni, nak solat dulu ke ataupun ibu aku?" Lalu dia diam. Dia meneruskan solat dia, maka ibu dia pun beredar. Hari kedua ibu dia datang lagi. Lalu ibu dia panggil, "Ya Juraish." Si Juraish ni masih lagi, "As-salatu wa ummah." Dia kata, "Ibu aku ataupun solat." Macam mana ni? Dia teruskan solat, lalu ibu dia beredar lagi. Hari yang ketiga dia lakukan perkara yang sama, ibunya rasa kecewa, lalu ibunya minta supaya Juraish ni diuji dengan seorang pelacur. Muslimat, kalau dalam Sahih Bukhari ni ada menceritakan, lalu bila mana dia keluar daripada tempat peribadahan dia tu, ada seorang pelacur uji dia, cuba goda dia tak dapat. Juraish seorang yang saleh, maknanya seorang abid, orang yang beribadah, dia tak termakan ujian tu. Lalu pelacur ni sebenarnya dia telah bersetubuh dengan seorang pengembala kambing, dan dia mendapat bayi daripada pengembala kambing ataupun dapat anak daripada pengembala kambing. Lalu pelacur ni menfitnah Juraish. Dia kata anak ini adalah anak Juraish. Semua orang jadi marah, Bani Israel jadi marah ketika itu, sehingga merobohkan tempat pengibadatan dia tu, sehingga Allah Taala berikan dia kelebihan, panggil bayi tu. Juraish kata bayi tu boleh bercakap ketika saat kecil lagi. Ini antara kisah yang kedua yang menceritakan tentang bayi yang boleh bercakap ketika kecil. Tapi poin yang penting daripada hadis inilah sebenarnya adalah mengenai tentang adab kita dengan ibu juga, tuan-tuan. Adab kita dengan ibu juga. Tapi tak masuk lagi bayi yang ketiga, saya takut tak sempat saya masuk hadis yang ketiga mengenai tentang bayi Masyittah. Dalam hadis memang disebutkan nama Masyittah, tetapi maksud Masyittah ni sebenarnya adalah tukang sikat. Saya ingat yang perempuan. Betul lah, memang perempuan. Tapi disebutkan dalam hadis, dia kata Rasulullah bila naik Isra Mi'raj tu, Rasulullah bau bauan yang sangat wangi. Lalu dia tanya Jibril, "Ma hadhihi raihata ya Jibril?" Ni bau apa ni Jibril? Lalu Jibril kata, "Hadhihi raihata Masyittah." Ini adalah bau tukang sikat perempuan, anak perempuan kepada ibnata Fir'aun, anak perempuan kepada Fir'aun, yang mana dia kata iz saqatatil midra, bila sikat dia terjatuh dia sebut bismillah. Dia sebut bismillah. Lalu anak perempuan dia kata bismillah dengan nama Allah. Allah tu siapa? Lalu anak perempuan dia kata Allah tu Tuhan aku dan Tuhan kau. Anak perempuan dia berheran sebab bapa dia Firaun mengaku dia Tuhan. Jadi Firaun kata, ada Tuhan selain daripada aku, panggil Masyittah. Panggil tukang sikat dia tadi dan anak-anak dia. Lalu minta diuji anak-anak dia ni tadi. Dipanggil anak-anak Masyittah ni, lalu diuji dengan api dan dibakar anak dia seorang-seorang. Sehinggalah bila anak dia yang paling kecil lagi nak dicampak ke dalam api ataupun ke dalam
bayi minyak yang menggelegak tu, lalu tiba-tiba bayinya boleh bercakap. Itulah bayi yang ketiga yang ditakdirkan oleh Allah Taala boleh bercakap. Jangan ke mana-mana, perbincangan yang selanjutnya selepas daripada ini My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi tuan-tuan puan-puan dalam perbincangan mengenai tentang bayi yang boleh bercakap seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Quran Allah Taala ceritakan Nabi Isa boleh bercakap ketika masih lagi dalam buaian, maka bayi yang kedua dalam hadis disebutkan adalah bayi yang difitnah, iaitu bayi Bani Israel yang Juraj tu tadi. Maknanya bayi tu akhirnya mengaku Juraj tu bukanlah ayah dia, tetapi ayahnya adalah tukang pengembala tu tadi. Dan bayi yang ketiga yang kita bacakan juga hadis tu tadi adalah bayi Masyitah ataupun bayi tukang sikat Fir'aun tu tadi. Tuan-tuan bayangkan, saya rasa ini adalah antara ujian yang sangat berat. Bayangkan tukang sikat Fir'aun iaitu Masyitah ni tadi, tukang sikat ni tadi, anak dia dicampakkan seorang-seorang dalam minyak ataupun dalam api, dia masih lagi boleh bersabar Ustaz ini. Tapi bila sampai anak dia yang paling kecil di kendongnya ni, dia dah tak tahan dah sehingga dia menangis. Lalu Allah Ta'ala beri kelebihan, orang yang istiqamah ni Allah Ta'ala beri kelebihan, kalau engkau bertahan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri dia karamah ataupun satu kemuliaan, bayi dia boleh bercakap. Jangan menangis wahai ibu, maknanya dia berada di jalan yang benar. Akhirnya dia dan anaknya dicampakkan ke dalam, ada yang kata minyak panas, ada yang kata dicampakkan ke dalam api. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan sanggup ke tengok anak-anak tuan-tuan dicampak ke dalam api ataupun minyak yang panas sampai mereka menggeletik, maknanya mati macam tu. Macam itulah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Masyitah ataupun tukang sikat Fir'aun, sehingga dia boleh bersabar dan istiqamah, yang sehingga akhirnya Allah Ta'ala memberikan dia ganjaran yang besar. Rasulullah boleh bau-bauan dia ketika mana Rasulullah naik ke langit ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang ini menggambarkan tentang kelebihan istiqamah. Ustaz ini, Ustaz ini bayangkan dalam hari ini kita diuji dengan macam-macam. Kan, maknanya hari ini macam-macam ujian, kita diuji dengan dunia dan sebagainya. Kadang-kadang disebabkan kerana ujian dengan dunia ni, kita tak boleh nak istiqamah. Kalau kita tengok Masyitah tadi sampai anak dia mati depan mata, dia boleh bertahan. Tetapi hari ini maknanya kita dengan ujian yang sedikit saja, kadang-kadang kita dah menyebabkan, kadang-kadang kita pula yang menggalakkan anak kita melakukan perkara yang melanggar syariat. Kalau dalam situasi hari ini, apa pandangan Ustaz Usani, bagaimana kita boleh istiqamah supaya kita boleh jadi seperti Masyitah tadi, teguh pendirian dia terhadap agama? Dia kalau kita mengatakan tentang istiqamah ini, ada terbahagi kepada dua. Yang pertamanya istiqamah dalam menegakkan kebenaran, itu yang pertama. Yang keduanya adalah istiqamah dalam menghadapi ujian yang Allah bagi kepada kita. Masya-Allah. Seperti contoh keadaan sekarang ni dengan COVID dan sebagainya, ya, mungkin ada keluarga yang dibuang kerja dan sebagainya, tapi itu tidak menjadikan hati kita itu goyang kepada benda yang mendatang. Betul. Bahkan dia menjadikan istiqamah dalam hati kita itu bertambah. Sebab apa? Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggi. Betul. Begitu juga dengan istiqamah dalam menegakkan kebenaran. Betul. Kalau kita tengok yang Masyitah tadi kan, sebab dia nak menegakkan kebenaran, agama yang dianutnya itu, iaitu agama Islam adalah agama yang benar. Kita diuji macam tu boleh tahan ke Ustaz ini? Diuji dengan wanita, tak istiqamah dah kita. Allahu akbar. Tapi kita mohonlah supaya dijauhkan. Kita mohon mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan istiqamah dalam ajaran agama walaupun diuji dengan pelbagai ujian. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan resolusi yang kita dapati daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Resolusi yang pertama adalah memuliakan ibu bapa, kerana doa ibu bapa amat penting dalam kehidupan kita. Perhatikan tadi kisah Juraj, bagaimana pentingnya doa ibu bapa itu tadi. Yang keduanya adalah tetap cekal dan istiqamah, berpegang dengan kebenaran walaupun diuji dengan ujian yang berat. Tengok Juraj diuji dengan pelacur, istiqamah dah. Nabi Isa memang istiqamahlah dengan dia punya dakwah. Begitu juga dengan Masyitah, istiqamah juga walaupun diuji dengan ujian yang sangat berat tu tadi. Dan yang ketiganya, melakukan perkara yang disukai oleh Allah. Apa perkara yang Allah Ta'ala suka, hendaklah kita lakukan. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran daripada Allah. Baik, seperti biasa di penghujung rancangan ini, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan agar marilah sama-sama kita menyumbang
kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang kita gunakan untuk merancakkan lagi, memperkasakan lagi program pengajian Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa di penghujung pengajian kita, saya menjemput Ustaz Husaini membacakan doa. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita, memberikan kita keutuhan dalam iman, insya-Allah. Insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan sifat istiqamah dalam hati kita untuk menegakkan kebenaran. Ya, qulil haqq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun itu pahit. Kebenaran itu pahit, tapi moga-moga Allah kurniakan kita kekuatan untuk meneruskan dengan sifat istiqamah, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah sifat istiqamah dalam diri kami ini, ya Allah. Amin. Sifat istiqamah dalam menegakkan kebenaran, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, akhlak kami ini seperti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah sifat istiqamah ini dalam kebaikan dalam keluarga kami, ya Allah. Titipkanlah perasaan cinta kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya upaya kami, ya Allah, melainkan dengan pertolonganmu. Tuhan Maha Berkuasa lagi Maha Mengasihani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.